Sorry. Mana si benda ni? Baru I nampak Ada, recording. sekarang dah nampak. Alamak, Okay, okay. never mind. Just One more continue time. je. Okay, we just do roll one more time. Okay. Okay. Welcome Puan Zarina daripada Simply Common Sense. Terima kasih datang hari ni untuk layan Kak Ina ni hari ni. Okay, so can you share with us actually what do you do actually? Okay, pertama dan utama Ina Sultan, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya dan menjemput saya pada segmen anda kali ini. Okey, saya Zarina Zaharuddin, pendidik kewangan dan pengasas Simply Common Sense. Dan syarikat Simply Common Sense telah saya tubuhkan sejak 2010 lah. Matlamat saya, kenapa saya ingin mengajar tentang ilmu kewangan, sebab saya percaya setiap kita daripada umur 7 hingga 70 tahun, kita mesti bijak dalam pengurusan kewangan. Ya, ia adalah sesuatu yang basic, fundamental dan asas. Tetapi saya percaya jika ilmu yang asas ini, jika kita tidak tahu dan kita tidak garap sejak kita dari kecil lagi, kita tidak akan tahu bagaimana untuk menguruskan wang kita dengan baik. Contoh jika kita tidak celik wang, kita tidak tahu bagaimana untuk berbelanja dengan bijak. Kita semua perlu belanja, tapi kita mesti belanja dengan bijak. Ya, dan kita juga perlu simpan duit. Bagaimana untuk simpan duit secara konsisten. Jadi berbelanja dengan bijak dan menyimpan secara tetap atau konsisten, itulah matlamat saya untuk mendidik setiap kita daripada umur 7 sampai 70 tahun supaya kita tahu bagaimana untuk manage kita punya finances sebab kita tahu kan selalunya masalah duit ini bermula daripada hutang. Dan kita tidak mahu kata-kata seperti no money, no honey atau money is not everything, but you must remember in Singapore everything is money. Betul. In Singapore, everywhere in the world pun everything is also about money. Cuba pergi toilet pun tak ada 10 sen, terkucil lah kat situ. Betul tu. Kan? Okay, yes. So, apa soalan saya seterusnya, Cik Ina? Hari ni nak tanyalah daripada Shifu ni kan, guru-guru tentang keuangan ni kan. About for example sekarang orang today maybe topik kita buat untuk newlyweds lah newlyweds dan keuangan for newlyweds, just maybe some simple introduction to what they have to take note and how does is it property related, dorang ni faham tak pasal keuangan ni, macam is it important. So for example, okay, I ask you some questions. For example can you walk me through macam let's say typical process lah, proses yang biasa for a young couple sekarang kalau dia nak get married. Okay, apa yang dia rasa dia nak kena first think of, the expenses yang dia nak kena prepare. Maybe you can share a little bit. Okay, yang couple pasangan muda, bila kita bercadang untuk berumah tangga, pertama dan utama kita mesti ada persiapan mental, emotional dan financial. Okay, bagi saya mental tu penting sebab kita mesti tahulah kita nak pikul tanggungjawab ni. Kan, kalau kita lelaki, kita dah jadi kata orang tu ketua rumah tangga, imam dalam rumah tangga kan. Kalau kita wanita, kita sudah ada suami dan kita pasti akan ada ayah dan ibu mertua. Ini semua persiapan mental nak kena siap jangan ingat dah kahwin terus lepas tu nak kahwin lah, bukan itulah sebab tu itu persiapan emosi lah kan. Emosi pun jangan terlalu emosi kan. Semua nak mentang-mentang kita dapat partner yang alhamdulillah yang banyak wang, okeylah, semua kita nak sambutan majlis walimah macam anak raja. Kalau kita punya pasangan beruang, kalau dia beruang tak ada wang, ada beza tau, beruang dan beruang. Dia jadi beruang habis. Kan awak kena ngap. Okey, lagi satu yang paling penting lah yang kita nak fokus dekat sini ialah persiapan kewangan. Jadi bagi saya persiapan kewangan tu mesti nak mantap dan kukuh lah. Jadi di sini tadi you tanya tentang bagaimana mereka perlu menjalani persediaan. Sebenarnya persediaan yang penting ialah mereka mesti tahu apakah persiapan untuk majlis walimah dan selepas majlis. Jadi di sini saya lihat rata-rata ramai fokus kepada persiapan majlis. Dan kadang-kadang mereka tidak dan mereka lupa. Yes, lepas majlis, lepas jam 5, jam 6 petang, besoknya bagaimana? Nak kan? makan duit besok. Tak ada, yang pertama ni duduk rumah siapa? Kalau duduk rumah mak ke, mak mertua ke, takkan kosong-kosong aja kan. Jadi di sini kita mesti tahulah.
contohnya persiapan majlis walimah, saya rasa tu tak payah ajar. Rata-rata saya lihat ramai pasangan mereka tahu nak siapkan wedding cari kos atau perbelanjaan untuk wedding planner lah kan, untuk mak andam lah, untuk nak buat tempat Catering, mana lah. Jadi tempat. itu yes, itu kita rata-rata boleh lihat mereka tahu nak siap. Tapi katakan persiapan selepas majlis. Okay, katakan mereka lepas majlis mereka ada rumah sendiri. Mereka alhamdulillah dapat membeli rumah dan lepas kata orang tu lepas rumah tangga terus boleh berpindah. Tapi persoalannya sekarang nak masuk rumah ni macam mana? Takkan kosong. Betul. Kan? Jadi persiapan seperti kalau kita dapat rumah baru pun tak semua hari ni bernikah besok terus masuk rumah kan. Kadang-kadang rumah tu perlu masa atau perlu diubah suai. Betul. Jadi di sini pastinya ada kos renovasi kan. Kos renovasi. Lepas tu kita juga betul. Dan kita juga perlu mempersiapkan perbelanjaan barangan dalam rumah, perkakas rumah. Betul. Dan mesti ingat pasangan, bila kita dah rumah tangga, kita ada ibu bapa sendiri, kita juga ada ibu bapa mertua. Kita juga ada tanggungan dan tanggungjawab untuk memberi mereka wang setiap bulan. Betul. Kan? Masih itu tanggungjawab ada tanggungjawab itu selepas yes. jadi kena fikirkan juga. Betul. Betul. Itu adalah kos-kos yang kita perlu pertimbangkan. Jangan ingat lepas kahwin dah ambil anak dara orang, lepas tu mak bapak dia tolak tepi. Alamak. Kan, jadi ni kita semua ada anak lelaki ni semua nak kena ajar ni anak-anak kita. Betul. Tanggungjawab dia berterusan tau. Malahan lepas rumah tangga dia jadi double. Betul. Sedia ke tidak itu? Betul, sedia ke tidak? Jadi dia bukan soal double income tapi juga double expenses lah dan double tanggungan. Betul juga. Jadi double income tapi expenses tak keluar lebih. Semua double kan. Pasal kita dah ada ibu bapa. Yelah, kalau ada ibu bapa betul kita pun nak kena anggap mereka seperti ibu bapa kita juga kan. Kita pun tak boleh pilih kasih lah kan. Takkan mak bapak kita, yelah saya tahu ada pasangan, okay, mak saya handle, mak bapak awak handle. Okay, kalau dua-dua boleh bersetuju, kata orang tu itu perbincangan masing-masing. Boleh, boleh. Pokoknya jangan ada pihak yang mengabaikan mana-mana mak bapak. Jangan mentang-mentang kita nak lelaki, bila kita dah berumah tangga, kita lebihkan contoh. Kita lebihkan sebelah isteri kita, mak mertua kita, mak bapak kita, tong kata balik kita tak kisah. Kena pilih. Itu kesian dah. Itulah, itu tak patut kan. Jadi yang penting apa yang ingin saya tekankan di sini kepada semua mempelai, siapa yang tak nak berumah tangga, itulah hari yang bahagia. Saya faham, kita pun dah lalui, memang bahagialah sangat duduk di atas pelamin tu tapi mesti ingat dengar kata kakak ni, Kak Ina ni cakap, jangan jadi raja sehari tetapi hamba hutang seumur hidup. Itu yang kita tak nak. Betul. Dan is it worth it or not? Satu hari duduk pelamin handsome, duduk cantik-cantik, lepas tu besok nak makan dah tak ada duit. Betul tak? Sebab tu ataupun besok jangan cakap besok lah, malamnya otak dah stres sebab macam mana ni nak bayar ni semua. Ni semua utang, alamak belum bayar. Pasal harapkan duit salam-salam, sekali duit salam tak cukup, macam mana? Betul, baru selamat. Yang time tu online kan, I ever nampak orang cakap duit salam, orang taruh tisu atau orang taruh $2. Tisu? Taklah, tisu tu tak perlu serius. Tapi kalau $2, $5, $10 tu biasalah. Tapi kalau tisu tapi tak apalah kosong kan, tak apalah, kita faham lah mungkin orang. Kita faham. Atau mungkin dia tersalah lah, dia tersalah envelope. Kita fikir yang baik lah. Saya rasa mungkin dia tersalah envelope. Dia nak kasih duit 50. Kalau dia dah spend yang macam 15,000 punya catering tu, sekali dapat tisu atau dapat $2, mungkin tak balik modal lah orang cakap kan. Tapi fikirkan dulu, kita pun tak boleh mengharapkan mesti nak get back that money back lah kan. Yes, betul. It's a gift kan, betul tak kita kasih hadiah kan pada orang datang kan. Betul. Ya, sebenarnya bila kita buat majlis walimah itu sebagai kita ikhlas tau untuk kasih orang makan. Betul. Untuk sama-sama meraihkan majlis kita yang bahagia dan kita menjemput sebab kita sukalah kan. Kita suka, kita nak orang datang makan, raihkan sama-sama, itu je. Kita sebenarnya tak harapkan apa-apa. Jadi kalau dapat lebih itu bonus lah. Kalau tak dapat, alhamdulillah, yang penting majlis kita selamat. Itu yang penting. Smoothly dah habis. Yes. Okay, betul. Next question. Okay. Kita pause. Pause kejap.
Masa kita kena batuk. Tak maaf lah ya. Apa, faham. Okay, next ni kita sambung. Pada pendapat anda lah this newlyweds yang baru kahwin ni semua, you rasa penting tak kalau sekarang mereka nak kena beli rumah sendiri? Okay, pada saya jangka masa panjang kita mesti ada rumah sendiri lah kan. Itu jangka masa panjang, tapi takkan anak dah 3, 4, 5, 6 pun masih duduk rumah mak. Tu memang tak patut. Lagipun di konteks Singapura ini, kita hartanah lah rumah adalah satu-satunya aset kita. Jadi kalau dari muda kita tak ada buat perancangan untuk adakan rumah kita sendirilah dalam masa yang panjang, saya rasa itu adalah satu kerugian. Ya, jadi sama ada pasangan, tetapi sama ada pasangan itu bercadang untuk membeli rumah sebelum atau sesudah bernikah. Pada saya ada beberapa faktor lah yang mereka perlu pertimbangkan. Pertama dan utama mestilah bajet. Kan, kalau alhamdulillah pasangan itu kedua-duanya mantap dari segi wang CPF dan wang tunai, bagi saya lepas menikah ataupun dalam masa pertunangan lah, kan kita ada fiancé scheme kan. So dalam masa pertunangan tu dah boleh, kata tu dah boleh survey, dah boleh tengok-tengok nak pergi kawasan mana. Okay, yang penting ini alhamdulillah lah mereka yang mempunyai kemampuan ya dari segi CPF, dan mereka tahu mereka tak perlu keluarkan banyak cash, alhamdulillah. Jadi memang saya akan galakkan beli rumah. Beli rumah. Ya, sebab mereka punya masa dan mereka boleh plan. Jadi mereka boleh plan seiring majlis perkahwinan dan juga rumah. Dan selalunya bila saya lihat couple yang mempunyai perancangan rumah dan majlis persandingan dalam masa yang sama, mereka tidak akan terlalu berbelanja berlebihan untuk majlis walimah, sebab mereka tahu sebahagian daripada wang perlu diagihkan untuk pembelian rumah selepas majlis. Ya, mereka lebih praktikal. Ya. Tetapi dia ada fikir pasal dua-dua. I mean both is equally important. Dia bukan macam just majlis saja very important. Betul. Majlis tu setakat 2 hari. Betul tak? Lepas tu 1 hari 2 hari. Lepas tu tinggal gambar. It's a new life. Jadi kalau new life kita tak buat persiapan dengan rumah kita, atau kita nak, bukan saya cakap salah kita duduk rumah mak atau mertua kita, tak salah, tapi mesti ingat sampai berapa lama. Dia mesti ada dia punya jangka masa. Kita boleh plan, okay, duduk rumah mak mungkin setahun, mungkin 6 bulan, fine. Tapi kalau tak ada masa, tak apalah, kita duduk rumah mak selagi bila-bila, sampai bila-bila. Itu bagi saya satu masalah akan timbul dalam jangka masa panjang. Ya, so jika anda lah di luar sana yang sedang dalam proses untuk berumah tangga, pastikan pasangan anda ada matlamat untuk membeli rumah sendiri. Tapi dalam masa yang sama dalam masa yang sama Ina Sultan, saya juga dapati ada pasangan mereka nak dapat rumah sendiri, tapi mereka ada masalah kekeluargaan. Sebab salah satu faktor lah yang saya lihat, ini saya lihat sendiri, ada mereka yang nama mereka salah satu pasangan tu, nama mereka sudah di dalam rumah ibu bapanya. Jadi bagi saya selalu satu pergaduhan besar tu kalau nak saya rasa awak pasti menangani banyak kan isu macam ini. Lagi-lagi kadang-kadang sekarang lah banyak lah. Memang banyak. Sebab tu saya kalau boleh nasihatkan pasangan, sampai saya cakap dengan anak-anak saya cakap, awak-awak ni semua kalau nak pilih jodoh, soalan yang pertama tanya you punya bakal pasangan, nama rumah mak bapak dia, ada nama dia ke tidak sebagai owner. Kalau ada, saya cakap pelan-pelan angkat kaki sudah. Sebab tak ada. This is a real fact. Betul tak? Ini bukan setakat I love you, you love me. Tapi kalau awak cuba bayangkan katakan si A dengan B lelaki, katakan Ali dengan Aminah. Ali, nama Ali ada di rumah sebagai third owner rumah mak bapak dia. Betul tak? Sebab mungkin mak bapak dia ada masalah kewangan, jadi dia masukkan nama Ali bila Ali bekerja. Lepas tu si Aminah pun ada rumah. Nama dia pun di rumah mak dan bapak dia. Saya rasa you as a property agent, you know right, there's a big problem kan. Boleh tak couple ni macam nak bersatu? Dah jadi masalah. Sebab ini adalah masalah yang bersangkutan dengan undang-undang perumahan kita di Singapura ini. Ya, betul. Jadi saya yang bukan dalam bidang hartanah pun, bila saya lihat perkara ini, bagi saya macam memanglah kalau kita boleh elak, kita cuba elakkan. Kalau kita boleh selesaikan, kita cuba selesaikan. Tapi betulkan saya Ina Sultan, betul tak? Kalau mereka nak selesaikan, ia memerlukan wang kan? Wang, then tak senang pun nak selesai, because sometimes for example Ali ni nak keluarkan nama dengan rumah bapak dia. Dia cakap
tak boleh keluarkan. Kalau dia no choice, kalau keluarkan then mak bapak dia masih boleh beli rumah yang kecil, okey. Then antara dia nak dengan tak nak lah. Tapi ada kalanya rumah dia memang dah rumah kecil, tapi kalau dia keluarkan nama, mak bapak dia tak ada tempat tinggal. Itu lagi satu masalah. Jadi in that sense tu macam nak masukkan nama tu berhati-hati fikir dulu. Okay kan? Of course daripada tinggal bawah blok terpaksa lah kan masukkanlah nama. Tapi cuma itulah nak kena fikir jangka panjang tu how will it affect you lah in future. So sebab tu. I heard of a joke at that time you know some people were saying sebelum waktu kita time kenal-kenal members friends ke apa kan sebelum kita nak matai lepas tu nak plan kahwin first kali kita tanya sebelum nak pilih lah mana satu pilihan nak matai lah kan first kan orang tanya kan kalau ada mak bapak ada rumah. Lepas tu dah lama-lama orang cakap no sekarang paling senang saya tanya ada mak bapak ke tidak. Tengok mana satu option is better because then lagi less pening ke is it of course less support and all that tapi ni joke lah kan orang cakap. Yelah betul. Memang betul sebab tu bagi saya bila kita ingin berumah tangga, bila kita memilih pasangan pun sebenarnya banyak faktor tau kita perlu tanya. Bukan setakat gaji dia berapa besar, kereta dia bawa kereta berapa besar kan, dia je berapa besar, tak. Kita nak kena tanya juga yelah ada tanggungan tak? Kan dia ada tanggungan mak bapak ke tidak, ataupun macam ginilah kes di mana namanya tu dah di dalam rumah ibu dan bapanya dan macam mana nak keluarkan sebab ia memerlukan wang. Kalau setakat buang nama okey betul tak jadi masalah. Tapi tahun-tahun tu yang wang yang dah diperuntukkan untuk rumah ini termasuk dia punya interest kan perlu dibayar balik. Kalau tak boleh bayar balik, betul. I mean kalau dia boleh bayar balik then why is his name inside the house lah? Most probably is because dia orang tak boleh bayar balik. That's why dia perlukan nama dia masuk ke dalam rumah. Makanya. Tapi susah lah nak kena kenal banyak question nak kena tanya. Nak kena buat memang. Ni betul, kita kena tunggu Puan Zarina buat satu list. Courtship list. Betul. Soalan-soalan yang perlu ditanya sebelum kita kepada bakal. Kepada sesuatu yang konon kita nak aim lah tu. Isteri tau ni nak kena tanya sebab bakal matahi sebelum jadi matahi tu nak kena tanya dulu. Betul, sebelum jadi matahi. Bukan nak jadi bakal suami atau isteri tau, bakal matahi. Sebab kalau dia punya list dah ada benda yang kena pangkah, jadi dah tak payah. Dah tak boleh go through. Next choice. Next. Kesiah deh. Nanti lain kali kita buat video pasal tu pula Boleh sebab tu. Saya ni kalau bab ni memang saya sukalah sebab bagi saya mereka yang ingin mendirikan rumah tangga mereka sedang menjalani satu kehidupan yang penting it's the next phase of their life dan kadang-kadang bila kita tersalah pilih pasangan pun yalah memang saya akui jodoh ajal maut memang tangan Tuhan, tapi kadang-kadang memang sudah tertulis takdir kita yang kita tersalah pilih pasangan dan ia boleh menjejas kehidupan kita dari segi kewangan, dari segi emosi sebab pastinya kita juga pernah dengar, pastinya saya rasa anda juga mempunyai kawan-kawan di mana bila belum berumah tangga tak tahu yang suaminya tu sebenarnya banyak hutang kan, bila dah jadi suami dah ada anak kecil lagi, tiba-tiba dapat tahu kenapa suaminya tiap-tiap bulan wang asyik tak cukup. Baru dapat tahu rupanya suaminya kaki hutang, kaki judi. Sebab benda-benda ni kita selalunya kita nak lihat yang baik-baik lah. Saya faham. Kita pun nak lihat pasangan kita. Nak lihat baik-baik lah kan. Habis batai pun macam mana nak tanya, you ada hutang tak? Macam mana nak tanya? Tak tahu cak tanya. Puan Zarina macam mana kita nak tanya tu? Sebenarnya kita kena, sebab tu dekat sini bila kita bercinta kita jangan buta lah. Kita jangan buta mata. Kata tu jangan people say love is blind. Actually love is not blind. Love is not blind. We are blinded by love. Correct. Yes. So kita nak buka mata, buka telinga lah. Kadang-kadang kita tengok cara dia berbelanja. Habis bila kita boleh, sebab tu di sini kita perlu menggunakan mata hati kita. Jangan terlalu I love you everything you buat salah pun sampai kita tutup mata. Tak boleh. Kita kena buka mata, buka telinga. Dan kadang-kadang lagi saya lihat sekarang yelah zaman kita mungkin waktu courtship kita tak ada Facebook Sekarang saya lihat ada Facebook, ada IG. Kadang-kadang daripada situ pun kita boleh survey apa. Betul. Kan kita boleh lihat gaya hidup dia macam mana. Kita tahu gaji dia berapa. Pastinya bila kita dah berkenalan kan, kata tu kita dah tahu gaji dia berapa, dia kerja apa. Kita lihat dengan gaji sedemikian macam mana dia boleh berbelanja begitu banyak. Dan setiap kali dia berbelanja, adakah dia menggunakan wang tunai atau asyik main kad je? Kad.
Kan, kad lama-lama dengan dia pun gaji pun kena cut. Dan pernah tak? Ni lagi satu kita wanita bila kita dalam courtship jangan sesekali kalau kita punya pasangan suruh kita minta tolong kita untuk bayarkan hutang dia. Itu dah tanda-tanda tau. Betul. Itu dah tanda-tanda. Kalau dalam pertunangan dia dah bilang, I ada hutang ni lah atau hutang tu lah, you boleh bayarkan dulu tak? I punya gaji belum masuk. Itu dah tanda-tanda dah. Tanda-tanda cabut lah tolonglah cabut. Ina Sultan tu cakap cabut. Saya cakap tarik handbrake dulu. Saya cakap tarik handbrake. Tapi kalau betul lah Ina Sultan. Dia dah suruh bayarkan dia punya motor, bayarkan dia punya nak makan pun macam hari-hari nak kena bayar, nampak-nampaknya cabut pula. Cabut sudah. Betul. Kalau ada lain option cabut lah. Betul. Kita jangan biar kita susah sekarang, jangan kita susah kemudian. Sebab kita belum lagi ada ikatan, tak apa. Kalau orang cakap, kalau dah tunang pun pada saya, kalau tak sesuai, mungkin akibat-akibat inilah kan. Kita dah nampak ada ciri-ciri yang memang tak boleh diterima, putuskan sudah. Lebih baik awak menangis sekarang daripada bila dah ada anak 2, anak 3, susah nak U-turn. Kita ni orang dengar kita Ina Sultan lama-lama semua tak nak kahwin tau Ina Sultan. Alamak, kita kan salah. Kita nak kena promote orang kahwin, have more kids di Singapore. Yes. Maaf, tukar topik. Tukar topik. Okay. Next. Okay. Next question saya nak tanya. Kebanyakan banyak lah you have done a lot of talks, you've seen a lot of young couples and diorang punya financial situation and all you rasa-rasa ada tak diorang ni macam did they make smart money punya financial punya decisions, especially macam for housing, nak beli rumah macam mana, ataupun diorang macam ikutkan perasaan, like you say macam services for wedding services, ambil yang grand-grand, tak apalah pakai je dulu sekarang, macam because I love you lah darling, so ambil besar-besar, lepas tu besok kita beli rumah besar-besar lah darling, kita beli kondo besar-besar lah because I love you, tapi diorang tak make proper calculation, proper understanding that this budgeting is very important from siang-siang. Yalah, diorang tak tahu besok-besok nak kena bayar apa, bayar berapa, because everything is so new kan. Upfront, belum ada anak semua, you can think that semua mesti boleh lah kan. Do you think banyak tak in our community ni, banyak tak this masalah? Ina Sultan, kerana masalah-masalah inilah saya ke depan dan cuba mendidik masyarakat kita supaya jadi celik wang. Sebab di sinilah saya dapati ilmu dan pendedahan tentang ilmu kewangan ni sangat penting. Sebab tu saya cuba ke sekolah-sekolah untuk mendedahkan pelajar kita, terutama mereka yang umur 7 tahun. Kenapa saya cakap 7 tahun? Sebab anak-anak umur 7 tahun mereka sudah pergi ke sekolah, mereka sudah ada wang saku. Sebenarnya daripada situ, duit kocek tu walaupun nampak mudah, tapi dia punya ilmu tu kita dah boleh terapkan di situ. Kita mesti pastikan mak bapak juga jangan setiap minggu, setiap bulan kasih anak duit. Nah, ambil, kau pakai habis ke, simpan ke, tak kisah. Tak boleh. Kita walaupun kita kasih anak kita $5, $6 atau $10 setiap bulan atau setiap minggu, kita mesti bilang, wang ni tak boleh semua pakai habis. Tak boleh. Mesti katakan kalau kita kasih anak kita satu hari katakan $5 $5. Kita mesti cakap anak kita $5, $1 mesti nak simpan. Jadi mereka mesti pastikan mereka boleh belanja gunakan $4 je. Cukup tak cukup, mereka mesti pandai-pandai. That is a basic. Yes, basic. Bukan tak apa. Pakai je. Tak nak kena ajar macam gini daripada benar. Betul, daripada umur 7 tahun. Dan sebab itu bagi saya juga, saya ingin mendedahkan kepada ibu bapa, penting ibu bapa juga memainkan peranan. Sebab saya boleh ajar, tapi bila anak-anak itu pulang ke rumah, jika ibu bapanya tak kisah masa main berapa ada pakai habis, pun ilmunya tak boleh masuk, tak boleh kekal. Jadi bagi saya di sini, cikgu, ibu bapa memainkan peranan. Sebab anak-anak kita ni, maaf cakap Ina Sultan, mungkin kita dulu pernah hidup susah, kan? Kita datang daripada keluarga yang sederhana, kan? Kita kadang-kadang Raja Brunei punya kempot-kempot yang kaya-kaya, bukan Apa saya? Bukan Oh. Bukan itulah. Bukan. Tapi mungkin dalam mimpi lah. Dalam mimpi. So mungkin dalam mimpi pernah. Tapi dalam reality tidak. Reality bukan lah. Reality bukan. Jadi kadang kita perlu mencari kerja. Waktu kita dulu waktu kita sekolah dulu. Saya ingat dulu waktu saya mendengar 2, mendengar 3. Saya kasih tuition. Sebab saya ingin pendapatan yang lebih kan. Pasal kita tahu tiap-tiap bulan memang ayah saya akan berikan saya wang saku. Tapi itu je. Saya tak boleh minta lebih. Jadi kalau saya nak lebih, saya kasih tuition, saya mengajar di sana sini. Jadi situlah wang lebihan. Tapi masalahnya saya lihat kadang-kadang anak-anak kita bila mereka dapat wang lebihan, ialah daripada duit hari raya tu semua kadang-kadang mereka
gunakan wang itu untuk membeli benda yang mereka tidak dapat beli. Jadi artinya apa lebihan yang kita dapat? Kalau dari kecil apa yang kita dapat lebihan untuk kita belanja? Apa yang kita dapat untuk kita belanja? Tak ada ilmu untuk simpan. The saving part is not there. Semua boleh cakap, saya beli, ibu jangan takut, duit ni duit hari raya dapat 100 atau $200. Duit hari raya kan dapat duit collection. Ni $200 beli, katakanlah beli game ke, beli apa ke. Jadi dia punya alasan, saya tak minta ibu ayah duit, ini duit hari raya, jadi apa-apa yang saya nak beli itu hak saya. Sebenarnya pada saya ada sikit kesilapan di situlah. Kita kena tweak sikit, kena kasih perbetulkan. Kita kena perbetulkan. Artinya katakan kalau dia dapat duit hari raya $200, okey $50 simpan. Atau 10%. Kena practice simpan sikit. Yes, betul. Kena simpan sikit, kena simpan. Walaupun money. Exactly. Jadi ilmu tu kita nak kena terapkan, didik dengan anak-anak kita mesti. Jadi bila mereka dewasa, mereka tahu kalau mereka dapat wang gaji, katakan dapat wang gaji $2,000 atau $3,000, mereka tahu 500 mereka simpan. Jadi yang bilanya baru dibelanjakan. Itu yang kehidupan lebih selamat. Jadi tadi bila you tanya tentang adakah mereka tahu pasangan ini mereka tahu apa perbelanjaan untuk beli, apa yang perlu diberi priority. Okey, jadi persoalan di sini, katakan jika mereka perlu, macam tadi saya katakan, membeli rumah selepas majlis walimah, jadi kos beli-beli barang-barang untuk rumah ni pun kita mesti tahulah mana yang perlu. Takkan rumah tu dalam masa sebulan semua nak kena penuh. Kan? Jadi kita mesti lihat apa yang kita perlukan. Saya tanya awak Ina, perlu tak nak ada kursi meja? Ni kita baru rumah tangga, baru dapat rumah, baru selesai majlis. Perlu ke nak ada perabot yang mahal-mahal? Dia ikut kemampuan mana yang nak beli. Mana yang perlu kan? Okay. Kalau perlu, okeylah TV perlu. Tapi tak payah nak beli the latest design in the market. Paling sebesar-besar tidak satu tembok. Maybe asalkan dia ada TV, okeylah janganlah stotik sangat sampai dah tak nampak pula. Terkebel-kebel laki bini nak tengok TV. Tapi kan janganlah betul sangat. Tapi at least I think the necessities that you need to have, you list down. Maybe different people have different priorities. You list down among all the furniture that you need, mana satu yang lebih penting dan get that one first. Like macam for me also the same lah bukannya waktu baru kahwin and all that, income flow and all that is limited. So when beli rumah, first house and all pun sama, dah tulis-tulis macam this month pergi jalan-jalan ke apa, nampak I think we need to buy a dining table. Cari. Dan baru macam ni macam okey harga. Kita buat research kan. Betul. Kita tak terus nampak terus beli kan. Betul. Tak ada beli this month nak beli satu rumah main barang lah. Itu gaji Betul. Bagi saya apa yang perlu bila kita mendapat rumah baru, apa yang perlu ialah peti sejuk. Saya rasa itu penting. Sebab yang couple kan, makanan semua masuk export punya confirm banyak. Okey. Jadi peti sejuk, mungkin katil, dan bagi saya ini mesin baju. Mesin cuci baju. Dan almari untuk pakaian lah. Itu bagi saya yang wajib-wajib dululah kan. Mesin cuci baju wajib. Barang beli dululah. Bagi saya TV pun kadang-kadang saya lihat kita ni dah tak ada masa nak tengok TV. Betul tak? Zaman sekarang I think lagi semua orang boleh tengok kat handphone, boleh tengok laptop. Kalau macam dulu waktu saya kahwin dulu, TV tu macam one of the most important thing. Important lah. Dulu laki bini tengok each other je. Kan? Betul. Tapi sekarang laki bini tengok handphone aja. Sekarang semua tengok handphone aja. Padahal atas katil duduk sebelah-sebelah tapi dua-dua tengok handphone. Betul. Saya faham. Itulah masalah kita. Sekarang it's a normal thing. That's why. Jadi kita dah tak perlukan TV. Kalau dulu kan tiap-tiap bilik kan ada TV tak perlu. Sekarang tiap-tiap bilik ada handphone sudah. Masing-masing ada handphone cukup. Jadi tak lama lagi satu orang ada handphone, ada tab, ada ni, ada tu, ada laptop. Jadi dah ada a few modes of nak tengok macam-macam. Nak wayang apa nak tengok pun dah semua boleh tengok. Betul, jangan kita main wayang sudah Main wayang sudah. Okey, apa soalan seterusnya? Okey, mari saya tengok. Zaman-zaman sekarang ni banyak ke budak-budak yang macam orang-orang muda ke? Okeylah bukan muda je muda ke tua ke, but for wedding expenses do they overspend? In your experience lah, do you feel that it is overspent? Adakah masyarakat kita berlebih-lebihan berbelanja dalam majlis perkahwinan lah? Majlis perkahwinan, okay. Dia macam gini tau, Ina. Saya lihat sekarang kita ada 3 situasi. Sebelum COVID, semasa COVID
dan kita tak tahu akan datang selepas Bila COVID, tak jadi. tahu. Dulu kalau sebelum COVID memang saya akui minimum jumlah rata-rata mereka membelanjakan antara 30,000 hingga 60,000 tau. 30 Wow. to 50, yes. 30 to 50,000 untuk majlis 1,000 jemputan. Itu Wah, untuk satu pihak. nampaknya kan, saya rasa kalau 30 to 50, anak saya sekarang 14 tahun, dia nak kena start simpan duit kahwin sekarang. Yes, definitely. Ina Sultan, awak tahu tak sekarang hantaran sudah 12,000. Minimum dah dah hantaran 5 lah. figure hantaran aja dah 10. Hantaran is now from 10-15,000. Itu zaman sekarang tau, zaman sekarang. Nanti lagi 10 tahun akan datang mungkin sudah kepala 2. Sekarang semua sudah kepala 1. Apa lagi Jadi nanti sudah kepala 2. Jadi you cuba bayangkan kalau hantaran aja dah 15,000, jadi total cost is about mungkin in the future about 40-50k. Sekarang aja minimum is about 30k. Itu kita bandingkan itu kita untuk jemputan yang 1,000 lah. Jemputan yang 1,000 lah dan average untuk satu pihak lah. Average about 30k. Yes, untuk 1,000 jemputan. Jadi ini sebelum COVID memang betul. Sebelum COVID you nak tema apa? You nak tema angkasa di awang-awangan, you nak tema di tepi pantai, you nak tema semua putih, white wedding, black wedding, gold wedding. Cakap aja. Macam-macam boleh, betul. macam style. Macam-macam style, betul. Jadi sebut aja janji ada duit semua boleh jalan. Tak ada duit kau jalan. Tak ada duit waste time dekat RMM. Tapi alhamdulillah bagi saya ada hikmahnya dengan COVID ni. Memanglah kita dengar banyak masalah. Kita tahu kan dengan COVID ni daripada 1,000 jemputan sekarang cuma boleh ada 50 jemputan. Itu pun kalau buat kat luar. Kalau buat kat rumah baru 10 orang sekarang. Itu kalau di rumah lah. Tapi yang 50 ini juga untuk combine wedding. Dia tak boleh 50 perempuan, 50 lelaki, tak ada. Yes. Jadi sejak COVID ni, jadi jemputan ialah 50 tetamu termasuk pihak perempuan dan pihak lelaki. Jadi maknanya kena dua-dua pihak kena duduk berbincang lah. Siapa lebih, siapa kurang lah. Yang nak invite siapa tu termasuk pengantin semua kan? Betul. Ya. Berapa? Betul, pukul berapa dia ada timing. Kalau pihak perempuan datang sekian waktu, lepas setengah jam baru pihak lelaki boleh datang. Jadi semua nak kena ikut timing, nak ikut masa. Kalau you miss the timing, bye-bye, tak payah datang. Dekat luar je lah. Ampau jangan lupa buat masuk. Itu dari segi majlis lah. Dan kalau kita cakap dari segi nikah je, ada pasangan yang mereka cuma nikah je. Nikah di masjid cuma boleh 20 orang. 20 orang. Dan itu tak termasuk kadi lah. Jadi di sini bila kita lihat, saya lihat memang dapat banyak penjimatan lah. Jadi di sini dengan adanya COVID, itu baiknya lah ya. Majlis menjadi begitu cermat, jimat dan padat. Semuanya short, sweet and sharp. Tak payah nak waste time. Kan? Sebenarnya kalau kita lihat betul-betul kepada majlis walimah, sebenarnya yang penting majlis tu ialah majlis nikah. Majlis nikah yang ambil sekitar 20 minit. Kan? Itu yang penting. Itu yang membezakan daripada kita belum jadi isteri orang, kita dah jadi isteri orang. Kan? Belum jadi suami, kita dah jadi suami. Itu bila bab nikah tu bukan persalinan pakaian sampai 10-20 pakaian, tak. Tapi yang most important ialah if let's say the nikah and all that, maybe yes, definitely you want to have a celebration, but have a little bit lah. Tapi kira don't overspend and finish up all whatever that you have and all that just for that 1-2 days lah. Betul. Dan kadang-kadang masalahnya orang Melayu kita ni, lagi-lagi yelah kita tak boleh salahkan lah. Ini budaya lah. Budaya turun-temurun daripada nenek moyang kita, ke mak kita, ke kita. Mak bapak kita lah lagi-lagi mereka begitu rasa bangga bila anaknya berumah tangga kan. Jadi kalau boleh mereka nak jemput satu kampung, satu blok, satu kawan-kawan dulu satu sekolah. Semua dia nak jemput. Sebab tu jemputan sampai kalau dulu of course dia punya ni kan 1,000. Pakcik, Pak M, Mak M, Mak On apa semua jemput. Sekarang jemputan 50-20 cik. Betul. Jadi sekarang pun dah 8 orang. Macam mana nak jemput lagi orang? Dah tak ada orang. Sebab tu kalau adik-adik dah 8 dah 10 orang adik-beradik, sepupu, sepapat, dah tak payah jemput luar lah. Dah tak payah jemput luar. Dan saya rasa sekarang dialog-dialog seperti minta maaf ya, saya buat majlis tapi tak dapat jemput. Kita pun sudah dapat menerima dan kita cakap tak apa, kita faham. Dah tak ada kata-kata. Jadi ini hikmahnya COVID lah. Jadi sebab tu mereka yang ada rancangan jugalah Betul. Ada bagusnya. Sebenarnya mereka menjimat banyak tau orang. Betul. Sebab
ada cuba bayangkan daripada 30-40 ribu, mungkin sekarang mereka cuma perlu belanjakan 5 ribu. Jadi wang yang lain 20-an ribu tu mereka boleh gunakan untuk kehidupan selepas rumah tangga. Kan? Dapatkan rumah yang baru ataupun kadang-kadang kita manalah tahu lepas 6 bulan, lepas 7 bulan tiba-tiba dah muntah-muntah. Kan? Itu pun perlukan persiapan. Kan? Tiba-tiba ada rezeki dapat anak. Jadi itu juga memerlukan persiapan. Bila dah bab tu saya rasa tentang perkahwinan semua dah lupa dah. Betul tak? Kita sudah pergi ke tahap kehidupan yang the next phase of our life. Hanya tinggal gambar sahaja. Betul. Ada gambar di bawah katil, di atas almari, tak tahulah di mana, tersorok-sorok pun. Dah tak ke mana? Dah tak tahu mana dah. Kan? Itu dah lama sangat. Betul. Kalau dah lebih 10 tahun macam saya dah nak masuk 20 tahun, saya rasa adalah juga saya punya foto-foto tu. Tapi macam entah nak buka pun macam malu sendiri Malu sendiri nak buka. Macam malu macam lama nak. Tu adalah maybe like berapa tahun, 10 tahun sekali gitu adalah sikit. Atau macam ada orang tanya-tanya, okeylah kita tunjuklah sikit. Kita tunjuklah sikit Nanti kalau macam buka tengok, Allah apa yang aku pakai ni? So benda ni kan sejambul ni macam gini-gini. What was I thinking, man? Exactly. Kita pun waktu tu macam tak tahu macam kita jadi badut pun kita tak sadar. Tapi nak pakai juga. Nak tukar-tukar juga. Masih nak juga. Pasal semua orang buat. Betul. Pasal semua orang buat. Nak try. Kita pun nak sama-sama ikut. Orang buat, kita pun nak buat kan. Betul. Okay, so that means the moral of the story, that means when we get married, there's a lot of things that we need to take note. So we have to take note. We have to make sure our financial capacity ni very strong because kita nak prepare for not only the wedding but life after the marriage. The wedding. So, right? Yes. Not just a wedding of 1-2 days, but it's also the life after that lah kan. There's so much more responsibilities after that yang kita nak kena prepare mentally strong, prepare financially strong now before kita masuk dalam perkahwinan ni, because sometimes orang belum masuk dalam perkahwinan dia tak tahu what is it about. Perbelanjaan kan. Betul. Rasa je tak susah, tapi kalau tengok macam tengok semua orang macam actually macam okey je tengok. Tapi kalau dah masuk dalam perkahwinan tu dah ada rumah sendiri, dah ada bil sendiri, suddenly baru macam apa yang kena bayar, ni kena bayar. Betul. So, baru macam suddenly is also new. Betul. Dan ini perlukan perbincangan penting. Sebab tu couple mesti sekurang-kurangnya sebulan sekali mesti nak duduk berbincang tentang soal kewangan, tentang soal nak pernah komunikasi tentang soal mungkin masalah awak dengan kalau kita dah satu rumah, katakan kita satu rumah dengan ibu mertua atau bapa mertua, kita mesti nak berkomunikasi. Kita jangan semua simpan. Jangan sesekali sebagai pasangan semua masalah kita simpan dalam hati, sebab lama-lama dia akan meletup. Bila dia meletup, dia betul macam volcano eruption. Habis. Nanti benda yang tak ada kena-mengena, benda yang lama-lama semua diungkit-ungkit balik. Itu adalah satu kesilapan. Jadi apa-apa masalah kecil macam mana pun cakap. Macam yang boleh cakap, ada mulut cakap. Itu namanya apa? Perang Dayak. Macam gitu, okay? Perang Dayak. Macam itu nama dia. Okay, thank you so much for sharing, Puan Zarina. Any last words from you to sum it up and any advice you boleh kasih kepada mempelai yang nak berkahwin, dan what are they supposed to think of, most importantly apa yang harus diorang fikirkan? Okay, sebenarnya bila kita nak berumah tangga, seperti saya katakan tadi, tolong ingat, dan ini juga peringatan untuk diri saya juga kita bakal mempunyai anak-anak remaja. Jadi pastikan bila kita berumah tangga jangan jadi jangan jadi raja sehari tetapi hamba hutang semua hidup. Perkataan hutang itu kita mesti elakkan. Jauhi diri kita dengan hutang. Okey, berbelanja dalam kadar yang kita mampu. Jika kita mampu untuk mengundang 200 orang, tidak apa. Kita buat apa yang kita mampu. Jangan rasa tertekan kerana apa orang kata. Jangan. Kita mesti tahu apakah kemampuan kita, sebab akhirnya kita yang perlu keluarkan duit. Melainkan kalau you ada sponsor. Kalau nama you bermula dengan Siti semua orang nak sponsor. Kan? Ataupun kahwin Raja Brunei punya ni. Betul. Raja Brunei bukan Raja Kapur. Pastikan dia Raja Brunei. Jadi betulkan orang yang kalau you ada kemampuan, saya bilang tak apa. Kalau kita ada kemampuan, kita ada kelebihan, memang niat kita nak belanja orang, alhamdulillah. Dengan saya pun awak jemput walaupun tak kenal, sebab nak belanja orang kan. Jangan lupa. Betul. Kita semua akan doakan. Tapi jika kita ada
kita ada budget, kita tahu kita ada benda lain yang lebih penting yang kita perlu fikirkan. Bagi saya kalau kemampuan kita 200, alhamdulillah. Sekarang pun kita cuma boleh jemput 50 orang. Jadi sebab tu saya katakan COVID ni memberi kita satu kesedaran sebab inilah yang sebenarnya saya nak cuba memberitahu kepada bakal mempelai. Tak salah kita jemput 200, 300, 500 orang. Yang penting kita buat majlis yang sederhana tetapi meriah. Itu yang penting. Dan kita jemput mereka yang rapat dengan kita. Tak perlulah jemput orang yang kita tak jumpa dah 3-10 tahun tak jumpa pun kita nak jemput. Ya. Jangan menyusahkan diri. So Islam pun tidak menggalakkan kita membazir. Dan pastikan bila setelah anda berumah tangga, anda perlu berbincang tentang kewangan keluarga anda. Sebab mesti ingat para wanita, pekerjaan kita tidak tahu adakah kita akan bekerja sampai kita tua. Ataupun mungkin bila kita sudah ada anak, kita terpaksa berhenti kerja. Kan? Sebab itu peranan wanita. Selalunya dalam rumah tangga, siapa yang kena berhenti kerja untuk jaga anak? Selalunya wanita lah kan? Selalunya lah. Bukan saya cakap lelaki tak boleh. Ya boleh. Tapi selalunya wanita yang perlu berhenti kerja untuk menjaga anak. Dan jika anda rasa anda mampu untuk mendapatkan pembantu rumah. Tapi anda mesti ingat saya baru baca surat khabar 2 hari yang lalu. Untuk mendapatkan pembantu rumah hari ini, anda perlu mengeluarkan deposit $6,000. 6,000. Saya fikir balik, ini 6,000 saya deposit untuk pembantu rumah. Baik saya kasih mak saya 1,000 jaga anak saya. Contohlah. Tapi ya kadang-kadang kita ada masalah yang lain. Betul tak? Mungkin kita orang tua kita dapat bibik yang bagus. Betul. Kalau tak, burn 6,000. Burn 6,000. Sebab itu 6,000 bukan wang yang sedikit. Kadang-kadang gaji kita 1 bulan pun tak sampai 6,000. Anda cuba bayangkan. Jadi di sini perancangan sangat penting. Planning. Okay, itu nombor 1. Kedua, beli atas dasar kemampuan. Ya, nombor 3, jangan terikut-ikut. Nombor 4, kita mesti tahu apa yang kita perlu dan apa yang kita mahu. Benda yang kita perlu, memang kita tidak boleh kompromi. Tapi benda yang kita mahu, tak apalah. Hari ini tak dapat, kita pun tak mati. Okay, jadi akhir kata dari saya, memang wang tidak boleh dibawa mati. Tapi bila kita tak ada wang, kadang-kadang rasa macam nak mati. Jika anda ada apa-apa masalah tentang masalah kewangan, bukan jumpa saya untuk minta duit atau pinjam loan, tidak, saya tak buat itu servis. Tak. Jadi saya nak kasih tahu, mungkin anda inginkan pendapat, mungkin anda ada kata orang tu ada masalah dalam bagaimana untuk simpan duit dan anda mungkin rasa apakah teknik-teknik atau tips-tips yang boleh anda pelajari, ya anda boleh hubungi saya di FB saya Zarina Zaharudin, Zaharudin. Saya akan sentiasa sukalah untuk mendengar. Mungkin anda juga ada perkongsian. Jika anda ingin berkongsi, mungkin bagaimana dulu anda tak tahu simpan duit atau tak suka dan merasakan susah nak simpan duit dan tiba-tiba anda telah mempelajari sesuatu dan ingin berkongsi, anda juga boleh tulis kepada saya di FB saya Zarina Zaharudin. Nanti I put in your contact siapa nanti inside the page. Then if let's say anybody ada orang nak tanya question ke atau nak share some financial tips ke and all that maybe they can get in touch with you lah. Betul. Yes. Memang niat saya untuk membantu masyarakat kita, lagi-lagi mereka yang baru rumah tangga, anak-anak remaja. Saya suka nak ajar mereka tips bagaimana untuk pandai simpan duit. Sebab bila anak-anak kita pandai simpan duit, bila anak-anak bijak menabung, ibu bapa juga yang untung. Ya, correct. Kalau tak nanti dah besar-besar nanti dia susahkan orang pula. Betul. Apa dia susahkan aku? Itu tak apa Ina. Bukan susahkan kita. Dia kasih kita 200 satu bulan. Lepas tu belakang dia minta 400. You tengok, mana dia punya ROI? Tak ada return. Tak ada return. Sebab tu, habis kita mak kan. Takkan kita nak cakap, kita akan membebel lah. Kita akan bising, betul tak? Mak. Tapi lepas bebel, lepas tu kita kasih. Bilang kau nak bayar, kan. Lepas tu kita nak salahkan siapa? Kalau kita dalam situasi macam itu kita perlu tanyakan diri kita. Waktu anak kita kecil-kecil, kita ajar dia simpan duit ke tidak? Jadi jangan salahkan budak tu, mak sendiri nak kena tanya diri kita. Adakah ilmu-ilmu simpan duit ni kita dah terapkan kepada anak kita sejak dia kecil lagi, sejak daripada bangku sekolah. Itu yang penting. Dah pusing-pusing, dah marah. Actually pusing-pusing aku juga yang salah.
Itulah hakikatnya. Hakikatnya. Tak senang nak jadi ibu, jadi pendidik ya. Sebab ibu adalah pendidik yang utama sebelum anak itu ke sekolah. Jadi Betul. kita jangan salahkan cikgu dia. Tak boleh salahkan cikgu. Jangan salahkan cikgu. Salah ibu mengandung. Salah ibu kandung. Bukan salah ibu mengandung, tapi ni memang salah ibu yang mengandung. Salah ibu yang mengandungkan dia. Betul, betul. Pasal bapa memang dah sibuk lah cari rezeki kan. Memang tanggungjawab seorang ayah untuk mencari rezeki. Jadi dia dah kasih rezeki dengan kita nak kena yelah sebagai ibu, sebab tu dipanggil ibu rumah tangga kan. Jadi kita mesti pandai uruskan. Sebab tu kerana saya rasa sebagai isteri rumah tangga ni, yelah sama ada kita bekerja sebagai wanita lah, sebagai isteri bekerja ataupun tidak. Kita banyak peranan tau. Bukan saya faham Ina dengan klien punya kerena dekat luar satu hal, lepas tu balik rumah nak manage nak masak apa, betul tak? Habis nak kemas, nak jaga anak punya pelajaran, betul kan? Life is perfect. Exactly. Sebab Life tu is bila perfect. fikir-fikir balik, kita ni superwoman tau. Lepas tu hari ni boleh duduk nak ajar yang couple kan. Sebab Ajar yang kita, couple pula. betul, kita nak kena ajar orang sebab mereka ini semua juga adalah generasi akan datang. Kita tak nak masyarakat kita Ina, you pun tahu kan, saya rasa you have been doing a great job. What you are doing is that you tak nak mereka sampai tak ada rumah, betul kan? Sampai tak ada rumah, sampai tak ada harta, lepas tu duduk dekat tepi pantai, dah jadi menyusahkan kita kan. Kita tengok pun kita malu. Dah nampak banyak sangat terjadi. And if kalau kita tak educate, siapa lagi nak educate? Who else will Yes, that's why ini kita punya fardu kifayah lah. Kita punya fardu kifayah. Sebab tu ada yang bertanya dengan saya, alah you nak buat benda ni macam orang tak tahu. Simpan duit tu penting lah, memang betul. Betul, simpan duit itu penting. Tapi persoalannya ramai tahu simpan duit tapi mereka simpan untuk belanja, mereka tak tahu simpan untuk simpan. Sebab tu dari tadi kalau you dengar apa yang saya kata simpan, save. Itu adalah basic. Bukan simpan untuk belanja. Betul, kita simpan untuk belanja. Macam tadilah, anak kita dapat duit hari raya $200, dapat belanja beli handphone. Belanja beli game. Tapi mereka tak tahu yang daripada $200 tu sekurang-kurangnya $50 simpan untuk masa akan datang. Yes. Okay, jangan lupa sekarang anak-anak awak tu simpan duit untuk kahwin Simpan kahwin, duit kahwin, duit rumah. Daripada sekarang semua nak kena simpan anak-anak kita. Memang. Okay, itu saja from us today. Thank you so much for sharing and thank you so much for coming on board to share with this important topic with me. This topic is really close to my heart. Jadi I betul-betul hopefully that this banyak orang yang enlightened, dah faham dan make good steps, because I think all this planning, financial planning has to start from very young age, especially for a couple. It starts from betul-betul time kahwin. Because if it's the wrong step, it will just follow suit. 18 years later, 20 years later, susah nak berubah. You cannot suddenly say 20 tahun later cakap, itulah kau, apasal actually bil semua patut kau yang bayar tau dulu. Kau tak berlaku apa. So it has to really start from the time dia kahwin lah. So hopefully our sharing will do good for our masyarakat kita and will improve them and us, it make all of us succeed in the near future in dunia and akhirat. InsyaAllah. Yes, insyaAllah. Betul. Thank you so much. Assalamualaikum Zarina. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.